Buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Ayat yang ke-208. Dengar suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalimah ya ayyuha pada ism munfasil. Kita jumpa alamat mat iaitu alif kecil tu bertemu dengan hamzah. Atas alif kecil ada alamat mat. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah yang lain. Maka di sini majais munfasil. Kita baca 4 harakat. Kemudian amanu huruf hamzah mendahului huruf mat iaitu mat badal. 2 harakat. Manud huruf dal yang mati qalqalah di situ, lantunkan pada dal. Kemudian fis silmi, as-silmi alif lam, hukum lam mati. Selepas lam ada sabdu, atas huruf lam tidak ada simbol apa-apa. Maka lam ni dibaca dengan idgham. Idgham syamsi. Memasukkan sin ke dalam lam. Maka kita tak baca fil tapi terus ke sin, fis terus ke sin kan. Fis silmi. Kemudian kaf, itu huruf mat iaitu huruf alif bertemu dengan sabdu. Dihukum di sini mat lazim. Mat lazim kalimi musaqqal. Panjang 6 harakat. Cara nak kenal mat lazim ni, huruf mat jumpa dengan sabdu. Seperti waladhdallin tu. Jadi ni kaf. Jadi musaqqal ni dia berat. Mat lazim ada 2 jenis, satu berat, satu ringan. Ringan mukhaffaf. Ni musaqqal ni dia ada sabdu tu. Jadi kita tak boleh baca kafatan tapi kena ada kaf. Kita gitu. Kemudian serupa pada waladhdallin lah. Waladhdallin. Jangan waladhdallin. Dhal. Kita ada. Itu inilah musaqqalnya. Kemudian wala tattabi'u ada romat mak asli 2 harakat. Khutuwatish alif lam lagi. Hukum lam mati. Selepas lam ada sabdu. Atas lam tak ada simbol apa-apa. Maka lam dibaca dengan idgham. Idgham syamsi memasukkan shin tu ke dalam lam. Terus ke shin maksudnya khutuwatish terus ke shin. Kemudian syaitan. Apabila kita wakaf di situ ada alamat wakaf jim, jaiz harus berhenti. Ada alif kecil tu, huruf mat. Kemudian selepas alif kecil tu, huruf nun tu ada baris bawah. Kita matikan baris tu sebab kita nak wakaf di situ. Jadi mat harus disukun.
2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Alamat wakaf jim jaiz harus Assalamualaikum berhenti. Ustaz. Tak dengar. Tak dengar Orang lain dengar ke? Saya dengar. Zarina dengar ke? Saya dengar jelas. Oh, saya tak dengar Ustaz. Saya silap kot. Buka tu earphone. Okey, terima kasih Ustaz. Buka earphone. Lepas tu keluar semula, cocok semula earphone, masuk. Seterusnya, innahu, nun bersabdu. Nun bersabdu ni dengung 2 harakat di situ. Kemudian ha bulat, ha dhamir. Selepasnya ada waw kecil, mat silah, qasirah. Qasirah pendek. Mat berlaku ketika silah. Silah ialah kita sambung. Kalau waqaf tak ada mat. Ada bila tak waqaf, bila kita baca, adalah mat di situ 2 harakat, mat silah, qasirah. Kemudian lakum hukum mim mati, jumpa dengan ain atau romim ada tanda sukun, mim dibaca dengan apa ni? Izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut huruf mim mati tu. Seterusnya aduum, tanwin baris 2 di depan bertemu dengan mim. Jadinya hukum di sini idgham ma'al gunnah, memasukkan mim tu ke dalam tanwin. Tanwin asalnya bunyi nun mati, aduun dengan nun tukar kepada aduwum, tutup mulut. Dengung 2 harakat di situ. Kemudian mubin, kita pun jumpa huruf mat, iaitu huruf ya. Dengar tak? Dah dengar dah Ustaz. Saya dengar dah. Kemudian nun tu kita pun matikan, kita datangkan sukun, jadilah mat arid di sukun. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Okey. Ayat 208. Ingat. Allah pun berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maka wahai orang yang beriman, ini lafaz yang biasa digunakan bagi ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madani ni ayat-ayat yang turun selepas daripada hijrah di Madinah. Disandarkan kepada Madinah lah. Walaupun turun dekat tempat-tempat yang lain, tetapi selepas daripada hijrah Rasulullah ke Madinah, maka ayat tu disebut ayat madani, disandarkan kepada nama Madinah tu. Maka lafaz dia ya ayyuhallazina amanu. Dan wahai orang yang beriman. Udkhulu ni masuklah ke dalam fisilmi. Fisilmi ni ke dalam Islam. Kafatan seluruhnya. Wala tatabi'u, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu aduun, musuh. Mubin yang nyata. Jadi kat sini ayat perintah kepada orang Islam, orang beriman. Ayat perintah ni supaya masuk Islam ni keseluruhannya jangan pilih-pilih. Kena masuk 100%. Jangan pada bab-bab yang tertentu kita ikut, yang ni nak ikut, yang ni tak nak ikut. Kalau tak kita ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan ialah sentiasa menghasut manusia daripada dulu lagi, sehinggalah sekarang dan berterusan sehingga hari akhirat. Syaitan ni buat kerja. Syaitan buat kerja dan Allah jelaskan dan Allah beritahu kepada kita semua bahawasanya syaitan ni musuh. Syaitan ni musuh, tetapi dia bijak sehingga ramai yang terpengaruh mengikut musuh ni tadi. Maka di sini ayat ni turun kepada asbabun nuzulnya.
mengenai cerita tentang orang Bani Israel ataupun orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana orang Yahudi ni Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ni asalnya orang Yahudi yang berada di Madinah. Kemudian dia masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam ni dia masuk syurga. Maksudnya hidup lagi dah dapat tahu masuk syurga. Jadi Abdullah bin Salam, kisah Abdullah bin Salam ni, dia ni sangat berpengaruh. Kata-katanya orang Yahudi yang lainnya akan ikut kata-kata dia ni. Kemudian dia minta, mula-mula dia masuk Islam. Dia tak masuk seorang-seorang tapi dia atur strategi untuk ajak kawan-kawan dia. Ajak sahabat-sahabat dia. Antaranya, dia kata, dia bincang dengan Rasulullah. Jadi mula-mula dia berkumpul di satu tempat ni dengan Rasulullah. Abdullah bin Salam ni dia menyuruh. Rasulullah pun bertemu dengan kaum dia. Orang kampung dia. Kemudian Rasulullah pun tanya mengenai Abdullah bin Salam. Maka mereka pun beritahu Abdullah bin Salam ni orang yang terpuji, memang tak menipu, kami nak akan ikut cakap Abdullah bin Salam ni. Kemudian Rasulullah beritahu kalau Abdullah bin Salam ni masuk Islam, kamu nak ikut ke? Sebab kamu cakap, kamu percaya apa yang Abdullah bin Salam ni cakap. Lalu mereka kata mustahil Abdullah bin Salam ni akan masuk Islam. Kami tahulah dia tak akan masuk Islam lah. Kan? Kemudian bila sampai part tu Abdullah bin Salam pun keluar. Abdullah bin Salam pun beritahu kepada kawan-kawan dia, dia kata dia dah masuk Islam. Jom kita masuk Islam. Jadi kaum dia terus marah ke Abdullah bin Salam. Lalu Rasulullah pun beritahu tadi kamu kata mula-mula tadi kamu akan ikut kata dia. Sekarang ni bila dia masuk Islam, kenapa pula kamu marah dia dan tak ikut dia? Jadi Abdullah bin Salam ni terus mengamalkan ajaran Islam dan dia dijanjikan syurga. Jadi yang ini cerita Abdullah bin Salam dengan kawan-kawan dia. Mula-mula masuk Islam. Mereka pun beritahu kepada Rasulullah. Dia kata boleh tak kami ni nak lagi mengamalkan ajaran Taurat. Ajaran orang Yahudi lah. Contohnya hari kebesaran orang Yahudi ialah hari Sabtu. Kami nak hari Sabtu tu, kami nak mengamalkan lagi ajaran Yahudi tu. Okey, hari Jumaat kita pergi sembahyang Jumaat. Tapi hari Sabtu, kami nak mengamalkan ajaran Yahudi tu. Kemudian siang dengan malam ni, siang kita amalkan ajaran Islam. Malam sekarang, kita baca pula kitab Taurat. Ditanya ke Rasulullah lah. Ya kan? Dan mereka mula-mula ni tak nak makan daging unta. Kerana daging unta ni dia tak makan dulu. Sedangkan dalam Islam ni boleh makan. Dan dia nak baca lagi kitab-kitab Taurat dia lah. Maka turunlah ayat ini. Allah perintahkan masuk Islam seluruhnya. Maknanya tak boleh separuh-separuh dan dia kena tinggal ada ajaran-ajaran yang lama dia tu. Sebab ajaran yang lain tu pun telah pun kita kata dah expired dah bila turunnya Islam. Bila turunnya Al-Quran. Maka Abdullah bin Salam pun dia ikut. Dia ikutlah dengan perintah ini. Kan? Akhir zaman nanti Nabi Isa AS akan turun. Kan? Tanda akhir kiamat ni Nabi Isa akan turun. Ada riwayat yang kata dia akan turun di belah Syria sana. Di Menara Putih. Ada masjid. Kat sana ada Menara Putih. Nabi Isa pun akan ikut syariat Nabi Muhammad. Kan? Maksudnya akan ikut syariat Nabi Muhammad ni sembahyang 5 waktu ikut kaedah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ni tadi. Maka mereka ni kata mula-mula tu kami sanggup buat dua syariat lah. Syariat Islam buat juga.
syariat yang Taurat pun buat juga. Maka Rasul tak boleh. Kan, tak boleh macam tu. Jadi masuk Islam ni kena masuk semua sekali. Kan? Jangan pilih-pilih. Kan? Sebut di dalam apa ni? Dr. Hamka ni di syarahan ni panjang. Kan? Contohnya disebut ialah dalam bab perintah dalam Al-Quran ni tadi, kita kena ikut semua sekali. Contohnya disebut, Dr. Hamka ni disebut contoh adat di tempat dia lah. Adat di tempat dia. Adat Minangkabau lah. Kalau tempat kita dulu adat Pepatih. Orang Negeri Sembilan dulu. Ada adat. Yang ada adat ni kadang-kadang bercanggah dengan ajaran Islam. Contoh adat tempat kita kadang-kadang dipengaruhi dengan Hindu dulu. Kan? Kepercayaan animism. Kan? Maka yang tak menepati syariat ni, kita kena tinggalkan. Pesan daripada Imam Hassan al-Banna. Imam Hassan al-Banna yang mati dibunuh di Mesir ni. Sehingga sekarang ni Imam Hassan al-Banna ni, kubur dia, askar ni. Maknanya orang kawal supaya jangan bagi orang pergi. Orang takut nak pergi. Okay. Hassan al-Banna ni yang susun Al-Maqsurat tu, wirid Al-Maqsurat. Okay. Pesan Imam Hassan al-Banna kepada anak buah dia. Dia pesan, dia kata, kita kena faham bahawasanya Islam tu syumul. Kan? Ada orang dia tahu tapi dia tak faham. Ada beza tahu dan faham. Kan? Dia tahu tapi tak faham. Kan? Faham ni maksudnya dia mengamalkan. Jadi disebut oleh Imam Hassan al-Banna ni, syumul tu, yang dimaksudkan Islam yang syumul, Islam yang keseluruhan tu tadi apa dia? Keseluruhan Islam tu termasuklah, Islam tu juga ialah yang kita faham lah, amal ibadah yang biasa kita buat tu. Rukun Islam, rukun iman, amal-amal sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu Islam. Ikut apa ni Al-Quran, hadis ni tadi. Kemudian selain daripada tu, Islam yang lain juga yang disebut oleh Imam Hassan al-Banna, kita kena mengamalkan dengan ajaran Islam juga dalam bab-bab yang lain. Contohnya dalam bab kenegaraan. Jadi negara kenapa? Negara Islam. Dalam bab pemerintahan, pemerintahan ikut macam mana? Islam. Dalam bab kebudayaan, kebudayaan macam mana? Ikut Islam. Dalam bab disebut juga dalam bab ketenteraan, askar. Askar pun macam mana nak bagi askar ni kuat, ikut Islam. Kan? Bukan training sekarang, contohnya askar apa dia training nak jadi komando, dia pun ajar makan katak, makan biawak, kan, supaya ni. Tapi ajaran Islamnya patutnya tentera tu macam mana? Bagaimana yang Salahuddin Al-Ayyubi buat. Tentera ni dia ajar apa dia? Bangun qiyamul-lail. Kan, contohnya. Jadi semua dengan ikut Islam. Kan? Semua sekali. Nak bersukan boleh ikut Islam. Nak berbudaya, nak berhibur ada. Ikut apa? Ikut Islam. Macam tu. Maknanya keseluruhan tadi. Bukan hanya dikecil-kecilkan seperti contohnya orang pun nampak. Penjajah dulu buat. Islam tu orang nampak upacara agama saja seperti sembahyang, puasa, zakat tu saja. Dalam bab-bab yang lain, kan, dalam bab yang lain tak ikut dah sistem Islam ni tadi. Yang ini yang terpengaruh dengan satu aliran yang penjajah perkenalkan, iaitu kita panggil sekular. Sekular tu ialah agama ni, urusan agama dipisahkan daripada urusan kehidupan dunia. Terpengaruh dengan Kristian dulu, kerana orang Kristian dulu bila dia ikut ajaran agamanya, dia ikut paderi dia, dia tak maju. Dia kena tipu dengan paderi dia. Lalu dia kata kita kena membebaskan diri kita daripada agama. Kita ikut agama ni tak maju kita. Kena tipu dengan paderi. Maka dia pun, kehidupan dia ibarat tak ada kaitan dengan agama. Bila nak beragama, pergi semula ke gereja. Taubatlah kat gereja.
keluar daripada pintu gereja, bebas mula. Maka ajaran tu yang juga dibawa. Jadi urusan agama seolah-olah terpisah daripada urusan yang lain. Jadi ada pejabat agama cerita pasal agama je. Yang lain tu ibarat macam tak ada kaitan dengan agama. Sepatutnya semua sekali di bawah payung agama ni tadi. Bawah payung Islam. Kemudian jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan dia sentiasa menghasut. Contoh yang disebut oleh Dr. Hamka ni, dia cerita tentang apa yang berlaku di Turki. Turki ni dulu khilafah Islamiah di situ. Ada khalifah. Ada khalifah. Sekarang ni ada orang buat filem semula, Khalifah Sultan Abdul Hamid. Boleh tengok, ada subtitle Indonesia. Sultan Abdul Hamid ni, selepas dia ada lagi sultan, tapi sultan selepas dia tu dianggap sultan yang boneka lah. Sultan Abdul Hamid ni kena guling 1924 tahun dia. Tahun 1924 dia kena buang negara. Dan kemudian Turki ni dihapuskan sistem khalifah, ditadbir oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk pun buatkan Turki ni jadi republik dan dia ialah presiden yang pertama Turki. Sehingga sekarang ni di Turki tu, kalau gambar, macam kita gambar agung, kena letak dekat premis ni, kalau dia gambar Mustafa Kemal tu. Jadi Mustafa Kemal ni, dia tukar semua. Terpengaruh. Maknanya dia dah ikut jejak langkah syaitan. Dia tukar tu, sehingga masjid bukan saja kena tutup, azan pun tukar daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Kan tukar. Sistem yang lain habis semua ditukar, dia tiru undang-undang Switzerland pula. Daripada undang-undang asal Islam ditukar. Kan? Kerana dia anggap, oh kita nak maju ni. Jadi kita ikut Eropah. Kan? Akhirnya, dia tu sendiri mati dalam keadaan yang hina. Dan kalau di Indonesia, Belanda yang menjajah, dulu ada Indonesia ni kan banyak raja-rajanya. Raja belah sini, ada banyak raja dia. Sunan banyak apa semua. Maka ada hukum adat. Hukum adat ni kadang-kadang terpengaruh dengan Hindu dan ada juga masuk unsur-unsur Islam dalam tu. Tapi bila Belanda datang, dia kata yang hukum Islam ni nampak zalim. Hukum adat tu walaupun zalim tapi boleh. Dia adalah kononnya toleransi supaya nanti rakyat tak suka terus ke Belanda. Jadi dia kata ada hukum-hukum adat ni dia tak buang. Tapi yang Islam punya tak diterima. Walaupun hukum adat tu ada yang lebih zalim ataupun ada yang sama macam hukum Islam tapi boleh atas nama adat. Tapi atas nama agama tak boleh. Kerana apa ni dia tak nak bagi supaya orang Islam ni ikut kepada ajaran Islam. Maka kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke 209. Jadi kat sini ada dua, tadi ayat 208. Maknanya kena ikut syariat Islam sepenuhnya. Kita orang Islam memang kena ikut Islam seluruhnya. Adapun orang yang baru masuk Islam, dia memang kena ikut ajaran Islam sahaja, tak boleh dah ikut tinggalan ajaran yang lama dia. Contohnya dia sebelum ni Buddha, dia sebelum ni apa. Dia pun ada yang dia nak ikut, untuk ajaran agama dia tak boleh. Tapi kalau budaya boleh lah, contohnya makan pakai chopstick, itu tak ada masalah. Kan? Kemudian seterusnya ayat yang ke-209. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Fa'in nun mati jumpa zai, fa hakiki dengan dua harakat. Zalaltum hukum mim mati, mim jumpa mim. Atas huruf mim pertama tak ada simbol apa-apa. Idgham mislain, saghir nama dia. Nama pun panjang. Idgham mislain saghir. Mislain dua huruf yang serupa. Kita buatkan misal, perbandingan. Jadi mislain ni dua huruf yang sama iaitu mim dengan
Mim. Saghir ni kecil. Saghir kecil tu maksud saghir dalam hukum tajwid ni bukan kecil tu ialah huruf pertama mati. Huruf kedua ada baris. Jadi kita sebut idgham saghir. Ada satu lagi idgham kabir. Kabir besar. Idgham kabir tak ada dalam mazhab kita lah. Dengan qiraat kita tak ada idgham kabir. Kabir ni besar, yang dimaksudkan kabir ialah huruf pertama dan huruf kedua dua-dua ada baris. Tak ada. Kita hanya saghir, iaitu huruf pertama mati, huruf kedua ada baris. Kemudian mim, nun mati jumpa ba, iklab. Tukarkan nun tu kepada mim beserta dengung 2 harakat. Ja'atkumu mad wajib muttasil. Huruf mad iaitu alif jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Mad wajib muttasil kita baca 4 harakat. Fa'lamu, fa'lamu jumpa lagi huruf mad iaitu huruf waw. Atas huruf waw tu ada alamat dia, tanda panjang, berjumpa dengan hamzah dalam kalimah yang berikutnya. Jadi kat sini mad jaiz munfasil. Sama saja kadar harakatnya. Kemudian Allah nun bersabdu dengung 2 harakat situ. Azizun hakim. Azizun, zun tu tanwin baris 2 depan jumpa dengan ha. Jadi tanwin jumpa dengan ha, izhar halki. Jelas dan terang, kita sebut tanwin tu tidak ada dengung. Kemudian hakim jumpa huruf mat, apa dia, huruf ya tu. Huruf mat, huruf ya tu. Kemudian selepas huruf ya tu, huruf mim tu ada baris 2 di depan, kita pun matikan dia. Asalnya hakimun, tapi kita matikan mim tu, kita sukunkan mim sebab kita nak wakaf di situ. Jadi dalam ma'rif disukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kemudian ayat 209 Allah pun sebut fa in zalaltum, maka jika sekiranya kamu tergelincir mim ba'di, selepas ja'atkumu ni datangnya keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Fa'lamu, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Bila Islam dah datang, petunjuk dah ada dah. Ramai dah orang bagi syarahan, bagi petunjuk, bagi kuliah, ceramah, penerangan apa semua. Tapi kamu tergelincir pula, terbabas. Kan? Terbabas kerana iman manusia ni dia naik turun. Dan satu lagi sebab terpengaruh tadi dengan syaitan punya hasutan tadi, maka ada orang yang tergelincir. Kan, dia tergelincir. Bila tergelincir daripada landasan, jalan yang lurus. Tergelincir daripada siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus ni ibaratnya bukanlah macam highway yang sangat luas tu. Jalan yang lurus ni banyak dia punya ujian-ujian dia. Halangan dia banyak walaupun dia sebut jalan ni lurus. Tapi bila kita nak lalu jalan yang lurus ni banyak dia punya halangan-halangannya menyebabkan ada yang tergelincir. Okay. Maka tak nak tergelincir kena ada petunjuk. Dan petunjuk-petunjuk ni, bayinat, pedoman ni, iaitu Al-Quran, hadis Nabi, dan ikut panduan daripada alim ulama. Kita ikut, barulah tak tergelincir. Kan? Kemudian, Allah beritahu, sesungguhnya Allah ni kuat dan bijaksana. Kan? Jadi Allah ni kuat ni, Allah beritahu balasan Allah ni sangat berat, dahsyat. Maksudnya orang yang tergelincir ni kalau berterusan tergelincir sampailah dia mati, dia akan dapat balasan yang seksa yang pedih. Kan? Seksanya pedih.
Kemudian negara yang besar pun boleh jatuh. Allah boleh jatuhkan. Kemudian Allah Maha Bijaksana ni, kalau orang tu dia taubat, dia bertaubat, dia kembali kepada Islam, maka Allah pun akan bagi semula kemuliaan dia dulu. Dapat semula. Bukanlah maknanya orang ni ada peluang untuk berubah semula menjadi orang yang baik. Kemudian ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuru nun mati jumpa za fa hakiki dengung dua harakat illa mad jaiz munfasil 4 harakat lagi. Ay ya'tiyahumu nun mati jumpa ya idgham ma'al gunnah masukkan ya dalam nun beserta dengung. Ay ya'tiyahumullahu fi zulalim. Zulalin tanwin baris 2 di bawah jumpa dengan mim idgham ma'al gunnah dengung 2 harakat. Kemudian minal hukum lam mati, atas huruf lam ada alamat sukun. Selepas lam tak ada sabdu. Lam dibaca dengan izhar. Izhar qamari. Wal malaikatu, mala tu ada alamat mat jumpa dengan hamzah. Jadi mat wajib muttasil 4 harakat. Wa qudiyal jumpa lagi alif lam. Atas lam ada tanda sukun. Selepas lam tak ada sabdu. Lam dibaca jelas dan terang. Izhar qamari. Wa qudiyal amr. Kalau berhenti dekat sini, mim tu dah mati, ra tu pun kita matikan juga. Jadi dia payah sikit lah. Amr. Maknanya dah mati am. Kemudian pindahkan lidah dekat ra. Ra yang mati. Ra mati kat mana? Ar. Lidah dekat atas tu. Ujung lidah dekat atas. Jadi kita pindahkan tanpa suara. Wa qudiyal amr. Lidah tu pindah. Kan tanpa keluar suara. Kemudian alamat waqaf jim jaiz harus berhenti wa ilallahi turja'ul. Alif lam lagi sama dengan amru tu. Kemudian umur jumpa huruf mat iaitu huruf waw. Lepas tu huruf ra tu ada baris depan, kita pun matikan dia sebab nak berhenti. Kita datangkan sukun, mat arid disukun. Datangnya kita mendatangkan sukun adalah mat situ. Adalah panjang di situ. 2, 4 ataupun 6. Kan? Di ayat 210 ni Allah pun beritahu hal tu adakah? Hal adakah yang zuruna, adakah kamu ni tunggu illa melainkan. Dia kalau kalau kita ikut ayat sersa tu terjemah satu-satu dia jadi macam terbalik. Yang ini dipanggil istifham ingkari. Dia punya style gaya bahasa dia. Kan? Gaya bahasa dia nak tahu kalau kita terjemah sersa maksudnya hal yang zuru adakah kamu tunggu? Kan? Illa kecuali sebenarnya dia nak maksudkan ialah kamu tak tunggu pun. Kan? Kamu tak tunggu pun. Tapi bukan maksudnya ada ni ialah nak daripada inilah susun gaya bahasa Arab ni. Dia ada macam contohnya
kita sebut mesti. Dalam bahasa Melayu kita cakap mesti. Bahasa Arab dia la budda, tidak boleh tidak. Tak boleh cakap. Kan dia cakap tak boleh dulu. Lepas tu ada perkataan tidak. Tak boleh tidak. Maknanya mesti. Dia guna tak boleh dulu. Jadi hal yang zuru adakah kamu tunggu? Illa perkataan tu melainkan. Maksudnya kamu tak tunggu pun sebenarnya. Mereka tu tak tunggu. Kecuali datang kepada mereka tu apa dia? Seksa daripada Allah. Kan? Kalau kamu tergelincir ni, kamu berterusan macam ni, kamu akan dapat apa? Allah akan datang kepada kamu ni dengan bawa seksa. Jadi kat sini ayat dia, ayyatiyahumullah. Ya'tiyah ni datang. Melainkan Allah datang. Jadi kat sini ulama dia nak menafsirkan ayat ni, ada pandangan yang sebut bukan Allah yang datang, tapi seksa. Jadi kalau dalam terjemahan dia akan buat kurungan dalam tu seksa. Takkan Allah tu yang datang. Jadi yang datang tu ialah seksa Allah yang datang. Seksa Allah yang datang kepada mereka yang berterusan tergelincir tadi. Dia ada apa ni? Kaedah bahasa dia. Contohnya ialah disebut dalam ni ayat yang lain. Contohnya dalam surah Yusuf ayat 82. Ayat tu sebut was'alil qaryah. Dan bertanyalah kepada kampung. Qaryah ni kampung. Sebenarnya takkan tanya kepada kampung tu. Kita tanya kepada was'al ahla qaryah. Tanya kepada ahli kampung tu, penduduk kampung. Jadi ada lafaz dalam Al-Quran ni. Bukanlah kalau tanya kepada qaryah, tanya kepada kampung, takkan kampung tu bercakap. Tapi kita orang dalam kampung tu bercakap. Maka di sini ya'tiyahumullah, walaupun maksudnya kalau terjemahannya maksudnya Allah datang. Jadi Allah datang tu orang pun tafsir. Macam mana Allah datang? Jadi yang ini ialah dimaksudkan ialah seksa Allah tu datang. Ketika Rasulullah ni pergi ke apa ni? Isra Mi'raj. Mi'raj naik ke langit bertemu dengan Allah. Maka sahabat Nabi Abu Zar pun bertanya kepada Rasulullah. Abu Zar tanya, Rasulullah ni tengok ke Allah? Jadi Rasulullah pun jawab, anna arahu, macam mana aku nak tengok Allah? Kan. Yang kat sini ialah maksudnya bila cerita pasal Allah ni ialah benda yang gaib. Benda yang gaib tak boleh kita nak bahas beria tak sampai tahap. Kan. Jadi Allah datang ni ialah seksa Allah datang fi zulalim minal ghamam. Dan seksa Allah tu di dalam gumpalan awan bersama dengan malaikat. Para salaf dia tafsirkan ayat ni dengan maksud macam itulah maksud dia. Macam mana dia punya terjadi itu serah kepada Allah. Maksudnya ialah kan, Allah ni datang dengan gumpalan malaikat dalam gumpalan awan tu bersama dengan malaikat. Maksud dia begitu. Macam mana terjadi? Iaitu wallahu alam. Itu ada apa ni golongan yang terdahulu menafsirkan macam tu. Mana ayat mutasyabihat. Ada yang tafsirkan juga ialah seksa Allah tu di dalam gumpalan awan. Jadi awan ni dia bawa rahmat, hujan. Hujan bawa rahmat. Tapi ada masa awan ni juga dia boleh bawa azab. Asalnya awan ni tugasnya membawa rahmat. Bukan hujan lah. Membawa rahmat dan beri perlindungan, jadi redup kan, daripada panas terik. Tetapi tak mustahil awan ni yang bawa rahmat ni dia juga boleh jadi ejen membawa azab. Contohnya nabi-nabi yang terdahulu, kaum nabi yang terdahulu,
Ada yang ingat, oh turun hujan ni. Rupanya azab turun. Dia tengok mendung, ingatkan hujan turun. Mereka pun tak sabar tunggu. Kaum Nabi Syuaib. Tapi rupanya azab seksa yang Allah datangkan. Dan bersama dengan malaikat ni ialah tentera Allah lah. Kan? Tentera Allah, pesuruh Allah yang lain yang membawa azab tu. Kan? Dia ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kan? Malaikat yang membawa azab ni tadi. Kan? Jadi maksud kat sini maknanya ada banyak, ada pandangan-pandangannya. Dan ada yang sebut awan ni ialah suatu hijab, pendinding. Pendinding ni maksudnya kita tak nampak. Kan? Bila Allah datang di sebalik awan tu ialah hijab pendinding. Pendinding ni jadi kita tak nampak. Jadi kita tak nampak apa yang berlaku di alam langit, kita tak nampak. Kita tak nampak alam-alam yang lain. Kan? Sebab ada hijab ni tadi. Kan? Jadi dimaksudkan juga dengan awan ni, pendinding ni, hijab ni, kita tak nampak. Azab tu pun kita tak nampak. Kita tak boleh nak ramal. Tak boleh nak jangka. Kan? Kemudian, sama juga dengan persoalan dengan melihat Allah ni tadi. Kita tak boleh melihat Allah ni, yang Rasulullah jawab. Cuma pada hari kiamat nanti, dalam surah Al-Qiyamah, ada wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu berseri-seri. Orang-orang yang beriman ni, yang masuk syurga ni berseri-seri sebab ila rabbiha nazirah. Mereka ni kepada Tuhannya mereka akan memandang. Jadi ada kata kat situ, kalau ikut ni, kita akan dapat melihat wajah Tuhan. Tapi sekarang ni, tak boleh. Nabi Musa dah pernah cuba. Nabi Musa nak minta tengok Allah, akhirnya dia pengsan. Bila Allah keluarkan nur dia, zat dia, aura lah. Kan? Jadi pengsan. Kemudian, di sini ya, ayat yang seterusnya, ayat 211. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Bani Israil, mad jaiz mufasil, Israil, Isra mak wajib muttasil, ila mak badal, huruf hamzah mendahului huruf mad. Kita tak rasa sangatlah, tapi ada qiraat yang lain. Kalau mak badal dia baca 6, jadi Israil dia panjang lah. Jadi Bani, kalau Warash baca Bani Israil, sebab mak badal dia baca 6. Kita sama je baca 2, jadi tak terasa sangatlah beza mak wajib dengan mak badal tu. Kam atainahum, mak badal lagi, huruf hamzah mendahului huruf mad, 2 harakat. Atainahum, mim jumpa mim, idgham mislain saghir. Dengung 2 harakat di situ. Min, nun mati jumpa hamzah, izhar halki, jelas dan terang kita sebut nun mati itu. Yatim, tanwin baris 2 di bawah, jumpa dengan huruf ba, hukumnya iklab. Iklab, tukar bunyi nun kepada bunyi mim. Disertai dengung. Yatim, bayyinah, ta bulat, ta marbutah. Kita wakaf dengan ha. Wakaf dengan ha. Ada pula alamat wakaf, qaf lam ya, lebih baik berhenti pada sambung. Wa mai, nun mati jumpa ya, idgham ma'al gunnah. Masukkan ya dalam nun beserta dengung. Ni'matallahi mim iklab lagi. Ja'athu, huruf hamzah
Huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Mat wajib muttasil. 4 harakat. Kemudian fa innallah nun bersabdu wajib bergunah dengan 2 harakat. Syadidul alif lam. Hukum lam mati, lam dibaca dengan izhar. Iqab jumpa huruf alif iaitu huruf mat. Kemudian ba tu kita pun matikan. Ba tu jadilah ma'arif disukun. Kemudian ba yang mati, ba ialah huruf qalqalah, kita pelantunkan di situ. Iqab. Jadi sal ni tanya. Perintah ni, tanyalah. Kan? Tanya. Jadi ada orang nama panggilan dia sal, tanyalah. Jadi boleh tanya kat dia apa-apa. As'al. Kan? Jadi dia pendek kan, jadi tinggallah jadi style dia. Kan? Tanya. Tanya kepada Bani Israel tu. Bani Israel memang ayat tadi yang turun cerita Abdullah bin Salam mula-mula tadi ayat 28 tu, cerita Abdullah bin Salam tu. Maknanya dia Bani Israel lah tu. Tanyakan kepada Bani Israel ni, orang Yahudi ni. Kam ni berapa banyak? Kalau beli barang, kita pun tanya, kam berapa harga? Kam berapa umur kan? Kam umuri. Kam umuruka. Kam berapa? Jadi berapa banyak dah? Allah ni beri atainahum min ayatin. Tanda-tanda. Banyak dah bagi tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni mukjizat, keterangan, bukti. Bagi kepada orang Bani Israel ni. Banyak dah. Cuba tanya kepada mereka ni. Mereka pun agaknya tak boleh nak kira dah. Banyak sangat. Bukan zaman Nabi Muhammad ni. Daripada zaman Nabi-Nabi yang sebelum ni. Banyak dah. Mukjizat-mukjizat. Pertolongan yang Allah bagi kepada Bani Israel. Kemudian wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang badil, dia ganti nikmat Allah ni mim ba'di, selepas dia dapat keterangan, dia dapat pertolongan daripada Allah ni, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah ni bersangatan, syadid, bersangatan akibat Allah ni. Seksa Allah ni sangat dahsyat. Okay. Jadi badil ni tukar. Dalam buku tajuk ada ibdal. Ada serayat akan ada bacaan secara ibdal. Ibdal tu maknanya diganti. Tukar huruf mat kepada huruf alif. Kemudian syadid ni sangat dahsyat. Jadi yang kat sini Allah tunjukkan, Allah kata, Allah sebut-sebut ni semua bukan tak ada bukti. Cuba tanya orang Bani Israel tu. Dia kalau cuba disenaraikan, dia boleh senaraikan banyak. Berapa banyak dah pertolongan yang Allah bagi. Ayat-ayat sebelum ni pun ada banyak dah. Kan, macam mana dia selamat dengan Fir'aun. Macam mana dia nak begini-begini, semua dia dapat. Dia nak makanan, dapat manna, salwa. Kemudian bagaimana zaman Nabi Daud dulu, dia lawan dengan Talut Jalut tu, menang. Kan. Jadi banyak ada bantuan yang Allah bagi kepada mereka ni tadi. Kan. Tapi dia ni pula, dia tak nak ambil nikmat-nikmat yang Allah bagi tu, supaya ikut perintah Allah ni, mentauhidkan Allah, dia tukar. Buat berhala, sembah berhala. Maka Allah pun beritahu, azab seksa Allah ni dahsyat. Kan? Jadi ditukar azab tu. Kan? Itu ayat ni, walaupun cerita ni cerita Bani Israel, tetapi kita kena baca kepada kita lah. Dan ada ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman yang mula-mula tadi. Maknanya jangan kita kata ini untuk orang Yahudi sahaja. Tapi kita kena baca, Allah ceritakan ni supaya kita jangan ikut perangai mereka. Perangai Bani Israel ni jangan ikut. Kemudian ulama pula syarahkan lagi, jangan ikut contoh-contoh generasi-generasi yang disebut yang gagal ni tadi, ataupun yang silap. Contohnya kalau Dr. Hamka tadi sebut tentang
kisah Turki tadi lah, Mustafa Kamal tadi. Mustafa Kamal Atatürk. Kan? Jangan apa ni, kita terpengaruh ataupun kita mengikut mereka ni tadi. Kalau belajar dalam sejarah moden, kita kata ini adalah bapa kemodenan yang membawa kemodenan kepada Turki. Kan? Walhal sebenarnya dialah yang penjenayah yang menjatuhkan khilafah Islamiyah. Kan? Okay. Mudah-mudahan kita berhenti situ. Jadi yang poin yang paling utama sekali dalam kehidupan kita sekarang ni ialah masuk Islam semua sekali bersama Islam. Tak boleh celuk-celuk contohnya. Kemudian pedoman dia Al-Quran dengan hadis. Kalau tak, ibaratnya kamu ni akan menunggu azab seksa yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di situ saja. Ada apa-apa tak ada? Wallahu a'lam bishawab.